Assalamualaikum, salam sejahtera. Nasional 8 edisi 7 Mac. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Hanim Muhili. Berikut paparan utama malam ini. Lagi serpihan pesawat ditemui di Pulau Reunion. Serius hadapi ancaman militan dan keganasan. Lagi serpihan pesawat ditemui di Pulau Reunion. Serpihan kedua itu dipercayai kemungkinan besar milik MH370. Kemungkinan itu berdasarkan penemuan serpihan pertama sebelum ini iaitu flaperon dan lokasi terakhir koordinasi pesawat berkenaan. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi, pasukan khas akan dihantar untuk menjalankan penyiasatan terhadap serpihan tersebut. On the drift of all debris will be around that area. So, which means to say that the any debris found within that area is tentatively, possibly, would be the MH370 and it will be verified later on. Siasatan tetap akan dijalankan bagi memastikan adakah ia milik pesawat MH370 atau tidak. Serpihan tersebut ditemui oleh Johnny Beghi ketika keluar berjoging di tepi pantai Khamis lalu. Beghi juga merupakan individu yang sama menemui flaperon, serpihan sayap pesawat, semasa membersihkan pantai pada Julai tahun lalu. Datuk Aziz menjelaskannya di lobi Parlimen. Di mana pesawat MH370 berada dan apa yang sebenarnya telah berlaku? Genap 2 tahun pesawat itu hilang, dunia masih diselubungi soalan tersebut. Ia sekaligus merupakan insiden paling misteri dalam industri penerbangan antarabangsa selepas kehilangan juruterbang legenda Amelia Earhart pada 1937. Kita imbas kembali usaha pencarian pesawat itu sempena 2 tahun kehilangannya. Boeing 777-200 MAS yang membawa 227 penumpang dan 12 kru berlepas dari Kuala Lumpur pukul 12.41 pagi. Ia dilapor putus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Subang pukul 2.40 pagi. The aircraft was scheduled to land at Beijing International Airport at 6:30 a.m. Beijing local time. Selain Laut Cina Selatan, lokasi pencarian turut dilakukan di Laut Andaman dan Lautan Hindi. Pelbagai negara terlibat dalam misi awal pencarian termasuk China, Jepun dan Vietnam. Inmarsat dan Cawangan Siasatan Kemalangan Udara United Kingdom AAIB kemudiannya membuat rumusan isyarat akhir atau last handshake. MH370 berada di sepanjang laluan koridor selatan dan kedudukan terakhir di selatan Lautan Hindi. Australia dan Amerika Syarikat terus membantu selepas itu. Pencarian dipecahkan kepada 2 bahagian dalam zon sama meliputi kawasan seluas 78,000 km persegi. Selepas 6 bulan, usaha pencarian kerajaan Malaysia dan Australia mengambil keputusan bekerjasama meneruskan fasa baharu pencarian di dasar laut. China kemudiannya menyertai kerjasama ini. Lokasi baharu pencarian bertumpu di kawasan terpencil di lengkungan ke-7 atau The Seven Arch di selatan Lautan Hindi, kira-kira 2,500 km dari Perth, Australia. Ia bermula awal Oktober 2014. Selain kapal Go Phoenix yang disewa oleh Malaysia, misi pencarian melibatkan 2 lagi kapal Fugro Discovery dan Fugro Equator yang disewa Australia. Sementara kapal keempat Fugro Supporter memulakan operasi pencarian pada akhir Januari 2015. 3 lokasi berlainan menjadi tumpuan misi pencarian kali ini. Pada akhir Januari 2015, Jabatan Penerbangan Awam mengisytiharkan kehilangan pesawat penerbangan MH370 sebagai kemalangan. Ia membuka jalan bagi syarikat penerbangan itu untuk membayar pampasan kepada waris dan ahli keluarga mangsa. Pada awal Mac, kerajaan Australia dan Malaysia umum usaha pencarian diteruskan dengan 2 buah kapal di Lautan Hindi. Fasa 1 selesai pada bulan sama merangkumi kawasan carian seluas lebih 52,000 km persegi. Pada 29 Julai 2015, serpihan sayap atau flaperon pesawat Boeing 777 sepanjang 2.7 meter ditemui di Pulau Reunion.
Malaysia menghantar 2 pasukan ke Toulouse, Perancis dan ke Pulau Reunion susulan penemuan itu. Pada 6 Ogos 2015, pelaporan yang ditemui di Pulau Reunion disahkan milik penerbangan MH370 yang hilang. Waris penumpang MH370 yang masih belum membuat tuntutan pampasan daripada MAS sekali lagi diminta segera tampil berbuat demikian. Ini kerana jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari, tarikh akhir membuat sebarang tuntutan akan berakhir esok bersamaan genapnya 2 tahun kehilangan pesawat itu. Jadi saya ingin menasihatilah mana-mana waris di luar sana yang masih belum membuat tuntutan, eloklah berbuat demikian kerana tempoh 2 tahun akan tamat besok. Kerana ini adalah seperti yang dinyatakan di bawah Convention Montreal, di mana apa-apa tuntutan pampasan harus dibuat dalam tempoh 2 tahun kehilangan mana-mana pesawat. Dan dalam hal MH370, tempoh 2 tahun akan berakhir pada esok 8 Mac 2016. Datuk Jalani yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Khas Koordinasi Komunikasi dan Media MH370 ditemui selepas menjadi tetamu di konti Radio Nasional FM bersempena 2 tahun kehilangan MH370. Pihak Jawatan Kuasa akan mengambil tindakan segera sekiranya serpihan yang ditemui di Mozambik dan Pulau Reunion merupakan sah milik MH370. Jawatan Kuasa Khas itu juga sentiasa memantau dan bekerjasama dengan semua pihak bagi melaksana misi pencarian. Sempena memperingati kehilangan pesawat MH370 yang masuk tahun kedua, satu sesi bertafakur akan dilakukan pada sidang Parlimen esok diketuai Speaker Dewan Rakyat. Kenyataan rasmi interim MH370 oleh Ketua Penyiasat Datuk Kwok Soo Chon akan kami siarkan secara langsung jam 3 petang esok di TV1. Menerusi kenyataan media oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai, tiada kata yang dapat menggambarkan kesedihan ahli keluarga 239 penumpang dan anak kapal yang kehilangan orang tersayang sejak 8 Mac 2014. Berpandukan analisis satelit dan radar, lokasi kawasan pencarian meliputi lebih 120,000 km persegi ditaktifkan mempunyai kebarangkalian mengesan pesawat tersebut. Walaupun serpihan pesawat yang ditemui di Pulau Reunion tahun lalu selaras dengan pola analisis dalam mengesahkan kawasan carian, namun pihak penyiasat masih menunggu pengesahan 2 lagi keping serpihan yang ditemui baru-baru ini di Mozambik dan Pulau Reunion. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Pengangkutan komited dengan janji kepada keluarga mangsa untuk terus melengkapkan kebarangkalian mencari jawapan terhadap kehilangan pesawat berkenaan. Mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-13 dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah siang tadi. Tuanku Abdul Halim dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah berangkat tiba di dataran Parlimen tepat jam 10 pagi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Timbalan Perdana Menteri serta Yang di-Pertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kali ini istiadat perbarisan dan tabik hormat sempena perasmian pembukaan penggal keempat sidang Parlimen ke-13 kembali diadakan di dataran Parlimen. Pada penggal lalu, istiadat sama dipindahkan ke Dewan Bankuet untuk memberi ruang kepada proses pengubahsuaian dataran Parlimen selain keadaan jerebu yang teruk. Hormat diraja diketuai Meja Muhammad Ikram Rosli dengan disertai 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat. Lagu Negaraku dimainkan sebanyak 2 kali diiringi 21 das tembakan daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Duta dan Pesuruhjaya Tinggi Asing ke Malaysia turut hadir menyaksikan istiadat penuh bersejarah tersebut. Dan selepas itu, memulakan titah diraja, Tuanku Abdul Halim menyentuh tentang lakaran keamanan serta kemajuan yang dikecapi Malaysia setakat ini. Malah Tuanku Abdul Halim memberi gambaran pencapaian negara dalam 2 era yang berbeza, sekaligus mengharapkan kesinambungan pentadbiran negara dapat dikekalkan bagi merealisasikan matlamat sebuah negara maju.
Beta mengucapkan tahniah kepada Memanda Perdana Menteri di atas pencapaian negara sepanjang tahun lalu. Kejayaan mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN yang telah merealisasikan penubuhan komuniti ASEAN 2015 adalah amat membanggakan. Sidang-sidang kemuncak berkaitan yang telah berjaya menghimpunkan pemimpin-pemimpin utama dunia dalam satu forum telah menyerlahkan lagi peranan negara di persada antarabangsa. Titah baginda, beberapa kejayaan lain di peringkat global mencerminkan keyakinan tinggi komuniti antarabangsa terhadap Malaysia. Malaysia berjaya menduduki kerusi Lembaga Eksekutif UNESCO bagi tempoh 2015-2019 dan mengekalkan kerusi anggota Majlis Pertubuhan Maritim Antarabangsa buat kali ke-6 berturut-turut. Pada masa sama, peningkatan daya saing negara meletakkan Malaysia di tempat ke-18 daripada 144 buah negara di dunia dalam laporan daya saing global 2015-2016. Dan menerusi titah diraja juga, Tuanku Abdul Halim mengingatkan rakyat agar sentiasa memelihara keharmonian dan kerukunan hidup bermasyarakat. Sehubungan itu, cubaan segelintir pihak memainkan sentimen perkauman serta menyalahguna media sosial untuk menyebarkan kandungan berbau hasutan, fitnah dan fahaman ekstremis perlu dikekang dan ditangani dengan segera oleh agensi-agensi berkaitan. Kelewatan bertindak berhubung isu-isu yang melibatkan perpaduan dalam masyarakat pelbagai kaum boleh menyebabkan konflik dan perbalahan yang lebih besar. Beta menyokong penuh segala inisiatif bagi mendaulatkan Islam sebagai agama persekutuan dan dalam masa yang sama agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas dan damai di negara ini. Baginda berharap langkah-langkah ke arah memperkukuh institusi agama dan kecekapan pelaksanaan undang-undang pentadbiran agama Islam melalui pemerkasaan Mahkamah Syariah dapat disegerakan. Isu-isu keagamaan perlu dirujuk kepada pihak berkuasa agama dan tidak wajar dibuat tafsiran secara individu atau berkelompok kerana ia boleh mencetuskan kecelaruan, ketegangan, konflik dalam masyarakat. Perkembangan ancaman militan dan anasir keganasan yang mula menular di negara ini perlu diberi perhatian serius kerana boleh menjerumuskan negara dalam kancah ketidakstabilan. Ancaman keselamatan yang menggugat kesejahteraan negara adalah nyata dan Tuanku Abdul Halim menegaskan ia perlu ditangani segera. Beta menyokong tindakan proaktif melalui pewujudan undang-undang serta mempertingkatkan aset-aset keselamatan bagi mengekang fahaman ekstrim dan penularan ideologi militan. Titah baginda, penubuhan agensi keselamatan sempadan antara bukti komitmen kerajaan untuk menambah baik infrastruktur, aset dan keperluan keselamatan di sempadan serta memperkasa kawalan agensi keselamatan di perbatasan negara. Kepada semua pemimpin politik yang di-Pertuan Agong menzahirkan mesej buat mereka berhenti berpolitik untuk kepentingan sempit kerana ia telah berlarutan sehingga membebankan rakyat. Tuanku Abdul Halim menyeru semua pihak untuk meraihkan ruang dalam sebuah negara demokrasi berperlembagaan dengan berhemah meski berbeza pandangan, bukannya saling menjatuhkan, bermusuhan dan memfitnah yang boleh menjerumuskan negara kepada kehancuran.
Berbahas, tapi jangan terlalu banyak berpolitik boleh menimbulkan agaknya suasana yang tak begitu sehat. Kita inginkan melihat perdebatan, perbahasan yang begitu berkualiti. Secara keseluruhan, Duli Yang Maha Mulia telah menunjukkan harapan kepada rakyat dan pemimpin di dalam negara untuk memberi keutamaan kepada agenda kebangsaan, menepikan isu-isu politik seberapa boleh dan polemik seberapa boleh yang boleh. Dalam konteks sistem demokrasi, saya rasa semua pihak ada tanggungjawab dan juga peranan, sama ada pemerintah maupun pembangkang. So pemerintah ada tanggungjawab dia, pembangkang pun ada tanggungjawab dia. Jadi kita memahami bahawa titah tuanku adalah untuk semua orang memainkan peranan yang terbaik. Ia adalah penting untuk pastikan kita teruskan agenda kemajuan dan pembangunan. Agenda ekonomi itu penting sekali. Jangan kita berpolitik dan kita abaikan agenda ekonomi untuk memajukan negara. Pelaburan, perdagangan adalah terus berkembang, peluang-peluang pekerjaan. Kita kena kerja bersungguh untuk pastikan ekonomi kita terus mantap. Penting bagi kita, seperti yang saya katakan, memakmurkan negara. Tuanku peringatkan, banyak pertanggungjawaban mengurus tadbir negara, kurangkan korupsi, macam-macam. Ya, peringatan tuanku yang perlu menjadi iktibar kepada ahli-ahli parlimen. Titah ucapan yang di-Pertuan Agong akan dibahaskan oleh anggota kedua-dua Dewan bermula dengan Dewan Rakyat esok. Persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung selama 20 hari sehingga 7 April, manakala Dewan Negara bermula pada 18 April dan berakhir pada 4 Mei, iaitu selama 11 hari. Bagi mesyuarat kali ini, tumpuan antara lain terarah kepada pembentangan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mohan Chinasami melaporkan. Pembentangan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia bertujuan menambah bait akta itu. Ia merangkumi beberapa perkara termasuk cadangan hukuman denda lebih tinggi dikenakan. Selain itu, rang Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara 2015 dan 26 pindahan terhadap 17 undang-undang berkaitan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA yang ditandatangani kerajaan pada 4 Februari lalu akan dibentang pada mesyuarat kali ini. Rang Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara MKN yang telah diluluskan oleh kedua-dua Dewan pada Disember tahun lepas dibawa semula untuk dibahas selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja berpendapat beberapa peruntukan dalam rang undang-undang itu perlu dihalusi. Pindaan akta tersebut bertujuan memperuntukkan 15 kuasa khas bagi penubuhan MKN serta pasukan keselamatan mengawal dan menyeras operasi berkaitan keselamatan. Satu sesi khas memperingati tragedi MH370 yang hilang akan diadakan dengan anggota parlimen diberi peluang memberikan ucapan masing-masing. PAS pula menunggu perkenan daripada Majlis Raja-Raja masih berharap untuk membentangkan rang undang-undang persendirian bagi meminda Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965 atau Akta 355 bagi memberi laluan kepada pelaksanaan undang-undang hudud di Kelantan. Dalam titah terakhir Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dalam perasmian mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen 13, baginda telah banyak menitik beratkan isu pembangunan kemanusiaan dan juga isu keselamatan negara. Baginda juga mahu kerajaan yang sedia hadir supaya memberikan perbanyakkan bantuan kepada pembangunan rakyat supaya kebajikan rakyat terus terpelihara. Mohan Chinasami melaporkan untuk Buta TV RTM. PAS tidak bersetuju dengan tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama-sama dengan pemimpin pembangkang menandatangani deklarasi rakyat. Menurut Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang, deklarasi itu tidak perlu diikuti rakyat. Bercakap kepada media di Kuala Terengganu, Datuk Seri Abdul Hadi berkata hanya seorang sahaja pemimpin PAS iaitu Datuk Mustafa Ali yang menandatangani deklarasi tersebut dan ia bukannya mewakili seluruh ahli parti. Tegas Presiden PAS itu, perubahan kepimpinan negara mesti melalui proses dan peraturan yang betul. Perubahan mestilah melalui proses demokrasi. Itulah tunggu pilihan raya lah. Tunggu pilihan raya akan datang. Adapun melalui undi kepercayaan di Parlimen. Yang kita minoriti di Parlimen bukan majoriti, ini bergantung kepada orang UMNO sendiri. Oleh kerana UMNO adalah tulang belakang kepada Kerajaan Barisan Nasional yang majoriti, terpulang pada mereka untuk mereka buat undi tak percaya. Pulang pada mereka sendiri. Adapun kita tunggu dan lihat. Apa yang penting, kita mahu supaya
proses perubahan mestilah positif pada negara dan rakyat. Ya. Sementara itu, ketika ditemui di lobi Parlimen, Setiausaha Agong PAS Datuk Taqiyuddin Hassan memaklumkan PAS akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut daripada mereka yang hadir dalam majlis itu. Tidak ada wakil PAS. Saya mengesahkan tidak ada wakil yang dihantar oleh PAS dalam deklarasi rakyat. Mereka yang hadir mungkin atas kapasiti peribadi, yang mana saya akan dapatkan penjelasan daripada mereka. Dalam perkembangan lain, seorang ibu yang masih berpantang didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan membunuh bayinya yang baru dilahirkan. Nur Azwani Muhammad Nur, 38 tahun, didakwa membunuh bayinya dengan mencampakkan bayi itu dari tingkat 18 flat Danau Kota Setapak pada 8:11 pagi 29 Februari lalu. Laporan Syuhada Hashim. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana menggunakan kekerasan dengan niat membunuh hingga menyebabkan kematian bayi perempuan berkenaan. Nur Azwani yang bekerja sebagai ejen hartanah mengangguk faham sebaik kertas pertuduhan dikemukakan terhadapnya. Tetapi tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang turut mempunyai seorang lagi anak berumur 5 tahun. Sabit kesalahan, dia boleh dihukum mati. Difahamkan wanita berusia 38 tahun itu mengalami tekanan perasaan akibat dalam proses perceraian bersama dengan suaminya. Malah perkahwinan mereka yang di negara jiran itu dipercayai tidak didaftarkan dengan pihak berkuasa agama, dan kini polis turut mencari suaminya untuk membantu siasatan. Magistrate Siti Raziah Kamarudin menetapkan 9 Mei depan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat dan laporan kimia. Nur Azwani kini ditahan di Hospital Kuala Lumpur bagi mendapatkan rawatan kerana mengidap darah tinggi. Dia akan turut dirujuk kepada pakar psikiatri. Syuhada Hashim melaporkan untuk Berita RTM. Seorang lelaki yang lebih dikenali sebagai Ustaz Casanova, Muhammad Raziz Ismail, 34 tahun, dihukum penjara 12 bulan dan 6 sebatan atas kesalahan melakukan persetubuhan luar nikah. Keputusan 5 lagi pertuduhan yang dibicarakan di Mahkamah Berasingan pula ditangguhkan. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur Nasir Abdul Aziz yang memutuskan hukuman penjara bermula sejak tarikh Muhammad Raziz ditangkap iaitu 29 Februari lalu. Beliau menyifatkan kesalahan dilakukan guru dan penceramah agama itu sebagai berat kerana membabitkan agama dan institusi kekeluargaan. Hakim Mahkamah Rendah Syariah Muhammad Saifullah Hamzah pula mahu meneliti hujahan bagi 5 kes lain yang dihadapi tertuduh. Untuk 3 pertuduhan pertama, Raziz didakwa cuba berpoligami tanpa kebenaran mahkamah dengan 3 wanita berusia 24 hingga 35 tahun antara 2010 hingga 2012. Dalam 2 pertuduhan berikutnya, dia didakwa bernikah dengan wanita berusia 24 dan 40 tahun tanpa kebenaran pendaftar mahkamah. Hakim menetapkan 14 Mac ini sebagai tarikh keputusan. Pendakwa syar'i kanan Zainul Rashid Hussein sebelum itu memohon Raziz dikenakan hukuman yang berat. Dalam hujahnya, beliau mendakwa tertuduh mempermainkan soal perkahwinan dengan berkahwin 13 kali dalam tempoh 2003 hingga 2015. Dan ini pula insiden wanita dari negara jiran yang memotong hingga putus kemaluan seorang lelaki warga Indonesia di Gua Musang, Kelantan kemarin. Polis percaya wanita terbabit masih berada di sekitar daerah tersebut. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan, ACP Ahmad Taufik Abdullah mengesahkan rakaman percakapan mangsa sudah dibuat. Polis tidak menolak kemungkinan ia disebabkan mangsa punya hubungan sulit dengan suspek selain faktor cemburu dan dendam lama. Kita tidak menolak bahawa kejadian ini berpunca daripada cemburu ataupun ada hubungan sulit ataupun hubungan yang kata hubungan intim antara suspek ataupun mangsa ini. Dan dari data yang kita buat sekarang ni, suspek ini telah melarikan diri Kita sedang berusaha untuk mengesan dan menangkap suspek yang terlibat. Warga Indonesia berusia 36 tahun terbabit putus kemaluannya dipotong wanita warga Thailand itu dalam kebun pisang di belakang surau Kampung Gua Air, Gua Musang.
Mangsa yang kini dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II kini dilaporkan stabil. Bagaimanapun, Timbalan Pengarah Hospital berkenaan, Dr. Selasawati Ghazali, enggan mengulas lanjut perkembangan rawatan itu. Penyanyi Adira dan suaminya Datuk Seri Adnan Abu mengemukakan bukti perkahwinan kepada Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur bagi memohon pengesahan pernikahan mereka yang berlangsung di selatan Thailand. Status perkahwinan itu bagaimanapun hanya akan diputuskan mahkamah hujung bulan ini. Antara bahan bukti yang diserah kepada mahkamah termasuk pasport, video cakra padat VCD dan gambar pernikahan. Mahkamah turut mendengar hujahan peguam Adira atau nama penuhnya Siti Adira Suhaimi dan Datuk Seri Adnan. Hakim Muhammad Abdul Karim Wahab bagaimanapun mahu hujahan terbabit difailkan dalam tempoh 2 minggu. Keputusan mengenai status pernikahan berkenaan akan diputuskan pada 28 Mac ini. Adira merupakan isteri kedua Datuk Seri Adnan. Majlis bernikah di Majlis Ugama Islam Wilayah Songkhla, Thailand 3 Disember tahun lalu. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perlis menggagalkan cubaan seorang lelaki menyeludup 88 kg ganja di Kompleks Imigresen, Kastam dan Kuarantin ICQ Padang Besar Perlis. Lelaki Thailand berusia 37 tahun itu ditahan ketika memandu sebuah kereta mewah berwarna hitam di kompleks berkenaan kira-kira pukul 9.30 pagi tadi. 88 kg ganja mampan itu cuba disembunyikan di bahagian tempat duduk belakang yang diubah suai bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Sebuah kenderaan yang didapati dalam keadaan yang suspicious dan pasukan Kastam telah menahannya dan membuat pemeriksaan. Didapati jumlah dadah ganja mampat sebanyak 88 ketul yang mana setiap satunya seberat 1,000 gram. Seorang lelaki warga Thai telah ditangkap untuk siasatan yang mana menjadi suspek utama dalam kes ini. Berdasarkan jumlahnya yang agak besar, pihak Kastam tidak menolak kemungkinan ia punya kaitan dengan sindiket dadah antarabangsa. Suspek ditahan reman 14 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya dan jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. 36 pendatang asing tanpa izin parti ditahan pasukan polis marin Pelabuhan Kelang awal pagi tadi. Kesemuanya ditahan dalam sebuah bot pom-pom negara jiran ketika cuba keluar dari perairan Tanjung Karang, Selangor. Ketika tangkapan jam 3.30 pagi itu, bot yang membawa parti warga Indonesia itu berjaya dipintas polis marin. Kesemua parti ditahan bersama seorang tekong dan 2 awak-awak juga warga Indonesia. Pegawai Pemerintah PPM DSP Ahmad Syafiqi Hussein berkata tekong bot mengaku mereka dalam perjalanan menuju ke Tanjung Balai, Indonesia. Kesemua yang ditahan dibawa ke jeti Polis Marin Pelabuhan Kelang untuk siasatan lanjut. Siasatan kes mengikut Seksyen 26J kerana mengangkut migran yang diseludup, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Akta Penyeludupan Migran 2007 serta Seksyen 6-1-C Kawalan Masuk ke dalam Malaysia, Akta Imigresen 1959-63. Moody's Investor Service menjangkakan permodalan bank-bank di Malaysia kekal cergas menghadapi cabaran ekoran kelembapan operasi di rantau ini. Momentum 2015 yang menyaksikan permodalan kadar bank tempatan menjadi bertambah baik akan diteruskan disokong faktor seperti pertumbuhan pinjaman yang lebih perlahan, pengoptimuman aset berwajaran risiko dan pengumpulan modal. Agensi Penarafan Kredit Global itu berkata permodalan yang lebih baik ini bersifat kredit positif kerana ia bertindak sebagai penampan dan mengukuhkan daya tahan bank terhadap peningkatan risiko kredit terutamanya dalam operasi asing mereka. Menurut Moody's, bank-bank yang memberikan tumpuan khusus ke atas pinjaman asing seperti CIMB dan Maybank mempamerkan peningkatan yang lebih besar dalam pinjaman terjejas dan caj pengurangan dalam pasaran luar negara utama seperti Indonesia, Thailand dan Hong Kong. Sebaliknya, Public Bank dan Hong Leong Bank yang mempunyai pasaran domestik yang lebih kukuh punya aset metrik yang lebih berkualiti.
Taiwan's Stock Exchange TWSE berminat untuk memperluas dana dagangan bursa ETF dengan Malaysia sebagai sebahagian pelan pengembangan jangka panjang di Asia. Naib Presiden Eksekutif kanannya Dr. Nai Kuan Huang berkata, pelabur Taiwan melihat potensi besar dalam saham berkaitan sumber alam semula jadi serta komoditi di Malaysia. TWSE akan meneroka peluang tersebut bersama pengawal selia dan Bursa Malaysia selepas memuktamad perkara sama dengan Korea serta India tahun ini. At the Taiwan Stock Exchange, we have a strategy of linking with other markets. Certainly, the Bursa here is one of our objective. We started out with the SGX, and which will be launched next month. Then by then, the Taiwan investors will be able to buy the shares listed on SGX. Just the same way as they buy shares on the Taiwan Stock Exchange. We hope that model can be replicated to other countries, including the Bursa Malaysia. Dagangan ETF di TWSE kini menyumbang kira-kira 10% daripada jumlah pasaran keseluruhan dengan nilai perolehan kira-kira $3 bilion Amerika setiap hari. Terdahulu, Dr. Huang memperkenal dasar baharu pinjaman dan pemberian pinjaman sekuriti Taiwan di Kuala Lumpur. Pertumbuhan ekspor Malaysia bagi bulan Januari 2016 susut lebih rendah daripada jangkaan pasaran pada 2.8%. Namun pertumbuhan kukuh dalam ekspor barangan perkilangan yang mewakili 82% daripada jumlah keseluruhan ekspor Malaysia akan terus menyokong ekspor dan imbangan perdagangan negara. Afin Huang Capital Research dalam nota hariannya menyatakan ekspor Malaysia ke negara rakan dagangan utama yang lain seperti Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan China juga kekal sihat pada bulan tersebut. Ekspor ke China meningkat sebanyak 1% tahun ke tahun selepas mengalami penyusutan 5% bulan sebelumnya disokong peningkatan ekspor bijih logam, produk petroleum dan pengeluar logam. Melangkah ke hadapan, Afin Huang berpendapat risiko luaran berterusan dengan ekonomi China dijangka terus mengalami kelembapan tahun ini. Persatuan Pengusaha-Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM akan bekerjasama dengan Persatuan Pemasar dan Kemudahan Petroleum Australasia ACAP-MA. Ia bagi menjalankan kajian mengenai keperluan penyakawal seliaan industri peruncitan minyak. ACAP-MA mempunyai kepakaran dan pengalaman selama 20 tahun dalam bidang penyakawal seliaan industri peruncitan minyak. Jadi apa yang kita buat pada ini ialah untuk belajar pada rakan kita pada Australia bagaimanakah mereka membuka dia punya pasaran supaya apapun polisi yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk membuka pasaran tidak menjejaskan pengusaha stesen minyak, tidak menjejaskan oleh pengguna-pengguna dengan harga yang tinggi misalnya, dan juga kita mesti ambil fikir bahawa pemain industri, maksud saya ialah syarikat minyak juga yang telah melabur banyak di negara ini mesti juga diambil kira. Kajian itu juga sebagai sebahagian persediaan persatuan untuk memasuki pasaran terbuka selepas pelaksanaan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA. Selain itu, kedua-dua persatuan akan turut bekerjasama bagi menubuhkan Persatuan Industri Serantau untuk membincang isu-isu berkaitan industri peruncitan minyak. Akademi Rail milik Rapid Rail Sdn Bhd akan dibangunkan untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan rail negara hasil kerjasama anak syarikat Prasarana Malaysia Berhad dengan Universiti Kuala Lumpur UniKL. Gabungan kepakaran tersebut akan menghasilkan satu era baharu dalam bidang pembangunan tenaga mahir, terutama penyelenggaraan dan pembaikan tren di negara ini. UniKL melalui Institute of Product Design and Manufacturing IPROM akan menawarkan program dan silibus akademik secara teori berkaitan industri rail selama 6 bulan.
Manakala Academic Rail akan menyediakan kepakaran teknikal tentang sistem LRT, monorail dan MRT, termasuk tempat latihan secara praktikal juga selama 6 bulan di depo Rapid Rail Subang. Pendekatan itu selari dengan pelan transformasi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan MARA untuk melahirkan golongan profesional dan pakar dalam sektor yang strategik seperti pengangkutan darat negara. Secara langsung, tenaga pakar itu punya kompetensi yang tinggi dan berpeluang meraih pendapatan tinggi dalam negara dan serantau. Ataupun oleh pihak industri. Ada yang akan mendapat kerjaan daripada pihak industri. Untuk permulaan ini, kita akan mula dengan 25 pelajar dulu. First batch ni. Batch pertama ni dengan 25 pelajar. Dan kita akan terus meningkatkan dari segi jumlah kemasukan tu. Seperti yang saya sebut tadi dalam ucapan saya, akhirnya maksimum 500 per batch. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UniKL dengan Rapid Rail Sdn Bhd di Ibu Negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sukan malam ini kita buka dengan kejohanan basikal di trek dunia di London. Jago basikal trek Malaysia Azizul Hasni Awang nyata tidak menghampakan apabila merangkul pingat gangsa acara Kirin awal pagi tadi. Ia sekaligus meredakan kekecewaan Azizul yang gagal layak ke Olimpik acara pecut kemarin. Hari terakhir kejohanan UCI Trek Dunia didominasi pelumba tuan rumah. Namun seorang pelumba Malaysia mencuri tumpuan dalam acara Kirin. Azizul Hasni Awang yang layak ke final berjaya menamatkan perlumbaan di kedudukan ketiga untuk pingat gangsa biarpun nyaris melakar kejutan. Acara itu dimenangi pelumba Jerman Joachim Ehlers hasil keputusan foto finish. Edward Dawkins dari New Zealand kedua, sementara Azizul Hasni ketiga. Pelumba Cina terus cemerlang pada hari terakhir. Acara pecut wanita dikuasai dua pelumba negara itu. Zhong Tianxi menang emas mengatasi rakan senegaranya Jun Honglin 2-0. Christina Vogel dari Jerman ketiga selepas mengejutkan juara Olimpik dari Australia Anna Meares. Penonton tuan rumah turut ceria apabila juara Tour de France 2012 Bradley Wiggins dan Mark Cavendish merangkul emas. Wiggins juara Olimpik 4 kali dan Cavendish menang emas acara Madison untuk menghadahkan emas kelima Great Britain. Morgan Kneski dan Benjamin Thomas merangkul perak, sementara Sebastian Moravedri dan Albert Torres Barcelo dari Spanyol gangsa. Dalam pada itu, kejayaan The Pocket Rocketman Azizul Hasni Awang turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ucapan tahniah diberikan dan berharap Azizul meneruskan usaha terbaik untuk aksi di Olimpik Rio 2016. Pada hari terakhir kejohanan berbasikal trek dunia di London, Azizul Hasni berjaya merangkul pingat gangsa dalam acara kegemarannya iaitu Kirin Individu. Sementara itu, Ratu Basikal Trek Wanita Negara Fatihah Mustafa kecewa dengan prestasinya di London. Namun kegagalan di London akan segera diatasi sebelum Olimpik Rio Ogos depan. So sekarang ni persediaan saya akan lebih kepada event sprint di mana banyak lagi kelemahan yang perlu saya perbaiki selepas saya kembali ke Melbourne awal bulan April nanti. Kecederaan belakang ketika menyertai Piala Dunia New Zealand tahun lalu jelas sekali menjejaskan prestasi Fatihah. Bagaimanapun, atlet berasal dari Hulu Terengganu ini akan terus berusaha berbaki 20 minggu menjelang Sukan Olimpik Rio nanti. Kejohanan bola sepak Piala AFC 2016 menjelang perlawanan kedua peringkat kumpulan E, Selangor bertemu pendahulu kumpulan Tamaners Rovers. Beraksi di laman sendiri malam esok pastinya memberi kelebihan buat skuad The Red Giants untuk memburu 3 mata penting.
Bakal berdepan pasukan dari Singapura, Tampines Rovers yang membelasah kelab Bangladesh Sheikh Jamal dan Mondi 4-0 pada perlawanan pertama. Pengendali Selangor, Zainal Abidin Hassan sedar cabaran yang akan dihadapi. Bagaimanapun Zainal mahu kelebihan beraksi di laman sendiri dimanfaatkan anak-anak buahnya untuk mencuri 3 mata sekaligus menceriakan peminat di Stadium Selayang. Namun apa yang merunsingkan Zainal adalah kecederaan beberapa tonggak utama. Pemain-pemain yang injury list dah kembali berlatih bersama tim kecuali Robert. Tetapi agak awal untuk Hazwan memulakan. Dia sekarang ni menjalanikan training kecergasan. Cuma Andik akan disenaraikan dalam 18 pemain untuk malam esok. Sementara itu, Ketua Pasukan Muhammad Shahrum Kalam mahu kekalahan di tangan PDRM dalam saingan Piala FA dilupakan dan fokus dengan perlawanan esok. Bagi saya, keadaan moral pasukan masih lagi dalam keadaan baik. Sebab kami perlu belajar. Bagus bagi kami sekurangnya kekalahan pada PDRM yang sebelum ni awal lagi dalam liga. So kami ada masa lagi untuk kami perbaiki banyak kelemahan kami. So moral kami semua dalam keadaan baik, kami semua ready insyaAllah untuk bertemu tim ini esok. Selangor kini menghuni tangga kedua berkongsi 1 mata bersama pasukan Ceres Lasal selepas terikat 2-2 pada perlawanan pertama. Selangor pernah bertemu Tampines Rovers dalam saingan kumpulan HAFC tahun 2013. Pada ketika itu, Selangor mencatat keputusan seri 3-3 di Shah Alam dan mencatat kemenangan 3-2 di Stadium Jalan Besar, Singapura. Sementara pendahulu kumpulan E, Tampines Rovers pastinya mahu meneruskan rentak kemenangan sekaligus mencuri 3 mata penting. Ketua jurulatihnya V. Sundaramurti tetap menghormati Selangor dan menganggap The Red Giants lawan yang sukar untuk ditewaskan. Coming to Selangor, looking at the team and we are playing away, it's not going to be an easy game because they have good players and they have both new local players and new foreign players. As for us, most importantly, we want to go out and win. Every coach will have the dream to go out there and win and try to get the points. Manakala Ketua Pasukan Tampines Rovers, Mustafiq Famrudin menjelaskan kemenangan besar menewaskan Sheikh Jamal dan Mondi menambah keyakinan pasukan untuk mengekalkan rentak terbaik. I think we are full of confidence after the first win against a team from Bangladesh. So I hope it's going to be a good game tomorrow and I hope we get a good result. Tampines Rovers kini mendahului kumpulan E selepas mengutip 3 mata. Hasil kemenangan 4-0 menundukkan Sheikh Jamal dan Mondi dari Bangladesh. Perkembangan bola sepak menjelang suku akhir Piala FA. Biarpun masih dibuai kejayaan menundukkan Perlis 2-0 ketika pusingan ketiga, pengendali Kuala Lumpur Ismail Zakaria mahu anak-anak buahnya terus fokus aksi menentang Perak suku akhir pertama minggu depan. Memuji persembahan kesebelasan utama yang diturunkan di Kangar yang terpaksa beraksi dengan 10 pemain, bekas jurulatih Sam Dabi ini berharap semangat itu dapat dikekalkan demi memburu kemenangan. Saya nampak dalam FA Cup Kuala Lumpur ni peluang tu ada. Peluang tu cuma kita tak ambil mudah dengan pasukan akan kita jumpa nama Perak. Kerana Perak pasukan dia super yang saya rasa majoriti pemainnya agak pengalaman. Kalau dibandingkan Kuala Lumpur yang settle baru setahun jagung. Walaupun Kuala Lumpur lama tapi tim-tim baru ditubuh, baru dibuat balik dan sebagainya. Di prosesnya agak makan masa panjang. Tapi dengan prestasi semasa, saya yakin jika pemain saya dapat tunjuk corak permainan atau team spirit dia, komitmen dia, disiplin bagaimana kita bermain dengan Perlis tempoh hari, saya yakin kita boleh atau beri saingan dengan Perak atau membuat salah seslot lagi untuk semi-final. Walaupun selepas ini Kuala Lumpur akan beraksi tanpa Mario Karlovic, Ismail telah pun memiliki pengganti dan secara keseluruhan pemainnya bebas daripada kecederaan. Beliau ditemui di Cyberjaya ketika mengendalikan sesi latihan pasukan. Bekas pemain bola sepak Kedah menggesa Persatuan Bola Sepak Malaysia FM memberikan pengampunan kepada 216 pemain yang terlibat dalam gejala rasuah pada tahun 1994. Menurut Presiden Persatuan Bekas Pemain Bola Sepak Kedah, KEFA, Farizul Kasim, pengampunan tersebut memberi peluang kepada bekas pemain kembali berbakti semula kepada persatuan negeri dan negara.
Pihak KEFA menerusi Persatuan Bekas Atlet Kebangsaan telah menghantar surat berhubung permohonan pengampunan tersebut kepada FAM pada 2011. Namun ditolak FAM tanpa sebarang alasan. Beliau yang juga bekas pemain Kedah dan Kuala Lumpur itu mahu FAM kaji semula hukuman yang dikenakan terhadap pemain terlibat rasuah. Tindakan FAM menolak rayuan pengampunan jelas mengecewakan. Tujuan utama nak berkhidmat bakti pada negeri, carikan pemain yang gifted dan talent, lahirkan, bagi kat negeri, bagi kat negara. Itu tujuan utama. Dengan pengalaman dia orang, impact dia orang sebagai pemain, dia boleh bagi tahu that dia boleh kata jangan main rasuah kepada kepada dinasti baru supaya jangan main rasuah. Dia orang akan impact benda tu tekankan. Dia orang akan tekankan kepada generasi muda supaya jangan terlibat dalam rasuah bola sepak. Benda ni dia dah ada pengalaman sendiri, dia akan cakap dekat bekas pemain. Kebanyakan bekas pemain terbabit kini melewati usia 40-an dan awal 50-an. Di Kedah sahaja, 6 bekas pemain bola sepak di negeri itu dikenakan hukuman gantung seumur hidup pada tahun 1994 akibat terlibat rasuah. Bermula jam 6 petang, tamat tepat 12.30 malam. 3 kali perlawanan dihentikan akibat hujan. Begitulah ceritanya aksi perlawanan akhir perseorangan wanita kejohanan BMW terbuka Malaysia kali ini yang menyaksikan pemain Ukraine Elina Svitolina muncul juara menumpaskan Evgeny Bushar dalam aksi 3 set. Selepas 6 jam, akhirnya juara terbuka Malaysia milik Svitolina. Pilihan ke-6, Evgeny Bushar nyata terganggu dengan penangguhan biarpun mempamer aksi bertenaga untuk menang set pertama 7-6. Svitolina bagaimanapun bangkit menyamakan kedudukan 6-4 set kedua untuk mengheret perlawanan ke game penentuan. Aksi lebih sengit dipamer kedua-dua pemain sehingga beberapa kali deuce sebelum Svitolina akhirnya memenangi perlawanan dengan keputusan 7-5. Kemenangannya kali ini sekaligus melebarkan rekod cemerlang bertemu Bushar kepada 4 kemenangan sejak 2013. Selaku juara, pemain Ukraine itu menerima trofi dan hadiah wang tunai $43,000 Amerika. Yeah, first set was really tough, and she was playing really well, and I was 5-3 up, so that's why I was a bit disappointed with losing first set in such a tight fight. And after we stopped a couple of times because of the rains, it was up and down, you know, and. Honestly, I don't really remember much of the second set now, because my emotions are just over the moon now. So I just remember it was so tough, and I was 2-4 down and came back to win that set. And then again we needed to stop. So it was emotionally, I'm really exhausted now. Sementara itu, terdahulu dalam aksi beregu gandingan gabungan China dan Thailand, Yang Zhaoxuan dan Varatchaya Wongtanchai bangkit dari ketinggalan untuk menumpaskan juara bertahan Liang Chen dan Wang Yafan 4-6, 6-4 dan 7-10 dalam pertarungan selama 89 minit. Ini pula kejuaraan rally dunia WRC. Yari Mati Latvala akhirnya merangkul kejuaraan rally dunia Mexico selepas bertarung hebat dengan rakan sepasukannya, Sebastian Ogier. Latvala bersama pasukan Volkswagen memenangi 11 daripada 21 peringkat perlumbaan sepanjang 3 hari untuk meraihkan kejuaraan pertamanya musim ini. Selepas gagal mengutip sebarang mata pada 2 perlumbaan awal di Monte Carlo dan Sweden, Yari Mati Latvala akhirnya menemui kejayaan. Pelumba asal Finland itu memastikan gelaran pertamanya musim ini dengan kejayaan, meraih juara Rally Mexico di laluan mencabar berhampiran Lens. Lebih manis, Latvala menang dengan jarak 1 minit 10 saat di hadapan rakan sepasukan Sebastian Ogier pada laluan peringkat terakhir semalam. Ogier bagaimanapun masih mengekalkan kedudukan teratas carta kejuaraan dunia. Tempat ketiga pula dimenangi Denis Sordo bersama jentera Hyundai. Pelumba Sepanyol itu bagaimanapun dikenakan masa penalti 2 minit selepas didapati menggunakan lebih daripada 28 tayar sepanjang perlumbaan minggu ini.
Ini bermakna Sodo jatuh satu anak tangga ke kedudukan keempat, sementara Mads Osberg ditabal selaku pemandu ketiga di atas podium. Sekian sahaja laporan sukan buat malam ini. Sebelum kita kembali bersama Fatih dan juga Hanim, kita ikutilah dahulu laporan cuaca. Silakan. Itu dia perkembangan cuaca. Baiklah, bidaan kereta bernilai sehingga 15 juta ringgit mungkin kedengaran mewah. Namun bagi peminat kereta muscle car, Datuk Kadir Mustafa, ia bukannya halangan untuk beliau melibatkan diri dalam perniagaan tersebut. Beliau yang juga pengarah eksekutif 23 Motors Sendirian Berhad berkata, idea muncul berikutan permintaan menggalakkan daripada penggemar kereta itu sendiri. Laporan Nur Akila Arba'in. Dengan harga pasaran antara RM500,000 sehingga RM1.6 juta bagi setiap kereta, 23 Motors Sendirian Berhad menjadi antara syarikat pertama menjual muscle car di negara ini. Pada kebiasaannya, bidaan sebuah muscle car akan bermula pada harga RM100,000 dan ia turut mendapat tumpuan negara jiran, Singapura. Bermula daripada company kita, bermula daripada kereta kecil. Kita jual kereta serendah pada 2012 kita jual kereta Viva, kereta Wira. Kita start from second hand, then we go to Recon, then we go to supercar. As what I see. Pembeli yang berjaya memenangi bidaan juga tidak perlu bimbang tentang keaslian kereta kerana setiap satu dilengkapi dengan dokumen penting termasuk permit import dan pembayaran cukai berkaitan. Malah setiap bengkel khusus bagi kereta tersebut turut diwujudkan bagi memudahkan pembeli. Peminat muscle car boleh hadir ke ruang pameran jualan yang terletak di Jalan Datuk Abdullah Tahir 12 Mac ini bagi melihat sendiri keunikan serta melakukan bidaan bermula jam 5 petang. Ruang pameran dan jualan 23 Motors Sendirian Berhad ini bakal menjadi tumpuan orang ramai berikutan deretan kereta import yang lazimnya hanya dapat ditonton melalui filem Hollywood seperti filem aksi Fast and Furious dan science fiction Transformer. Nur Akila Arba'in, RTM. Festival Luncur Air di Sunshine Coast, Nusa Australia meriah dengan penyertaan lebih 20 buah negara. Yang menjadikannya unik, ia bukan festival luncur air biasa. Sebaliknya, satu-satunya acara luncur air di dunia yang membabitkan penyertaan manusia dan anjing peliharaan mereka. Saksikan situasi mencuit hati itu sebagai penutup Nasional 8 untuk malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.